Okey, tajuk apa kita hari ni? Oh, gagal bukan satu kegagalan. Baik, jadi dalam kisah kegagalan ni sebenarnya kegagalannya adalah sebenarnya satu fasa. Dia bukanlah satu keadaan yang kita akan berada di situ selama-lamanya. Kita akan berada di situ selama-lamanya kalau kita berhenti untuk bangun dan buat lebih baik. Bila kita berada dalam fasa kegagalan, benda yang patut kita perhalusi adalah apa yang menyebabkan kita gagal. Dan kita bangun daripada situ untuk menjadi orang yang lebih baik, insan yang lebih betul dan mencapai kejayaan lah pastinya. Kita beralih kepada kisah Pau Pau. Jadi biar saya sendiri ceritakan perkara yang saya alami sendiri. Pada ketika usia 12 tahun, akan ada berlakunya satu kejadian yang sangat normal, iaitu UPSR. Adik-adik UPSR ada, oh lupa, anda semua batch corona. Jadi kita boleh lihat pada usia 12 tahun kita akan menghadapi UPSR. Pada ketika itu kita hanya ada 5 subjek. Jadi saya hanya mendapat satu A sahaja yang saya dapat. Dan pada ketika itu tak ada siapa yang berani meletakkan harapan bahawasanya saya akan menjadi seseorang, ataupun erti kata lain, saya akan berjaya dalam akademik. Tak kisahlah ramai yang cakap, pergi je lah apa itu ke tahfiz, kau bukannya boleh berjaya ke akademik pun. Tak kurang yang panggil saya bodoh. Dalam kelas saya yang hanya mendapat 1 A, tak ramai, bawah 10 orang dan saya salah seorang. Yang lain semuanya 2, 3, 4, 5. Jadi bayangkan sajalah, pada tahun saya ada 17 orang yang mendapat 5 A dan 16 orang mendapat 4 A, 1 B. Jadi kalau anda berada di tempat saya, apa anda akan fikir? Pada usia 12 tahun, jika dibumukkan dengan perkataan bodoh, anda takkan berjaya. Adakah anda akan makan ataupun adakah anda akan cakap, saya boleh? George Foreman, all you chumps are gonna bow when I whip him. All of you, I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. Apa yang saya lakukan? Saya kata pada diri sendiri, saya tak nak pergi ke tahfiz. Saya nak lagi sekali mencuba untuk mendapatkan yang lebih baik. Dan alhamdulillah, pada SPM 2018, saya antara pelajar yang naik atas pentas dan mendapat keputusan 6A. Apa yang saya perlu katakan adalah sebenarnya, kalau betul anda rasa anda gagal, itulah apa yang akan terjadi pada anda. Tapi sekiranya anda menjadikan kegagalan itu sebagai satu tangga yang perlu dinaiki, nescaya setiap kegagalan yang anda akan naiki itu akan mencapai ke arah kejayaan. Pasti. Perkara ini kita tak boleh kata tidak. Sebenarnya orang akan berkata kita gagal dalam setiap sudut. Even waktu saya nak buat video YouTube ni, orang kata tak ada orang akan dengar punya kau cakap. Orang takkan terima punya idea kau. Orang kalau dah gagal, gagal lah. Tapi anda yang akan menentukan sama ada anda nak jadi berjaya atau tak. Yang pertama, klik button subscribe juga dan share kepada mereka yang memerlukan kata nasihat ini. Untuk kita sama-sama buktikannya anda boleh berjaya dan saya boleh berjaya buat YouTube. Dan terakhir sekali, saya perlu katakan, mereka yang berkata itu sebenarnya tak boleh mencapai apa yang anda nak capai. Disebabkan itu mereka jatuhkan anda. Dan yang paling penting, sentiasalah kita pergi mencari kepada ibu kita. Seteruk mana pun kita, seteruk mana pun diri kita, walau bagaimana kita bergaduh dengan mereka sekalipun, dengan ibu kita ni, jika anda nak berjaya, pertama sekali doa ibu adalah sangat penting. Jika anda tidak mempunyai ibu, nenek adalah orang yang kita boleh minta. Sesiapa saja yang anda sayangi, ayah anda, mak anda, semua yang menjaga anda dari kecil, inilah orang-orang yang perlu anda ambil doa mereka. Peluklah mereka, cakaplah, mak, ayah, doakan saya, bagi saya capai apa yang saya nak capai. Dan alhamdulillah, dengan doa mak saya lah saya dapat masuk ke UiTM Dengkil.
Saya dapat habiskan asasi undang-undang yang saya tak pernah pun minta untuk berada dalam bidang ini. Tapi rezeki Allah SWT, saya berada di situ. Jadi yang sebenar-benarnya yang akan mengubah nasib anda tak lain tak bukan diri anda sendiri.